52 tahun. Mary umurnya 66 tahun. Tapi tuan-tuan punya kasih sayang. Kejap-kejap, Mary, I love you, Mary. Kejap-kejap, Mary, James, I love you too. Allah. Saya terlalu yakin. Saya nak tunjuk orang Sungai Kelambu ni. Setelah saudara berumur 55 tahun, perempuannya, isteri-isterinya, suaminya 65 tahun, saya tak fikir ada orang sini menyebutkan, Ma, aku sayang kau. Kalau saudara sebut malam ni, besok matilah dia. Mana ada tu orang pas dalam tempat-tempat yang gelap tu. Tak ada. Ini masalahnya. Sebab itu saya tulis 41 buah buku. La ilaha illallah, tuan-tuan. Saya terbaca, tuan-tuan, satu tulisan yang saya fikir saya buat dulu. Betul-betul minta maaf lah, tuan-tuan, tapi ini Indo Education, pendidikan. Tuan-tuan, menjelang malam pertama. Buku saya namanya Menjelang Malam Pertama. Allah, tuan-tuan, selama ni kita main bom aja, tuan-tuan, main bom aja. Padahal dia punya akhlak, dia punya susunan dia ikut sirah Nabawi. Allah cantik lah, tuan-tuan. Dengan ambil wuduknya, semayang 2 rakaatnya, dengan doa-doanya. Mana doa-doa tak hafal? Kahwin dah 37 tahun, doa tak hafal-hafal. Saya tak payah hafal lah, nanti kita tengok aja, tulis betul-betul kat katil. Mana sempat nak baca? Tak ada, saya dah test orang-orang, tuan-tuan, tak hafal. Doa masa kita nak menzakhirkan tu, tuan-tuan, nak melepaskan tu, tuan-tuan, nak melahirkan insyaAllah zuriat, tak ada doa. Bayang, tuan-tuan, siapa yang bersama dengan kita? Syaitan. Syaitan. Itu yang anak-anak kita macam setan. Macam mana dia macam setan? Pergi masjid tak endak, baca Quran tak endak, pergi sekolah tak endak, tuition tak endak, cakap dengan mak tinggi-tinggi suara, tak hormat emak, tak hormat ayah, curi duit emak, curi duit ayah. Motosikal pantang lepa, dia larikan motosikal. Kereta pantang lepa, larikan kereta. Keluar pukul 7, balik pukul 2 pagi. Betul, tuan-tuan. Pasal setan. Pasal apa setan? Pasal 2 setan itu. So itu, tuan-tuan, saya tak mau panjang yang ini. Nantilah saya datang, tidak cerita betul-betul tentang hubungan suami isteri dan anak-anak ini. Malam ni kita nak cerita lain. Cerita lain. Betul. Hasan tadi dia punya pengurusi kat Hasan malu tapi tidak pernah menunjukkan kemaluan. Cerita. Saudara-saudara, saya ingin menyebutkan lagi. Islam Melayu Raja. Dan saya harap, tuan-tuan, saya nak ulas satu-satu. Kenapa jati malam ini semua yang hadir, semua tuan-tuan mesti wajibkan isteri, wajibkan suami, wajibkan anak-anak kita. Saudara Norman yang merangka perlembagaan kita mengatakan orang boleh jadi ahli jati dengan syarat mereka sudah sampai umur akil balik. 14 tahun, 13 tahun dah boleh jadi ahli jati. Jadilah. Pasal apa? Kita nak berjuang menegakkan Islam Melayu dan Raja. Siapa lagi nak berjuang? Tuan-tuan bagi tahu saya. Tuan-tuan tanya anak-anak yang naik motosikal di depan kita ni, tuan-tuan puan. Satu orang kita tanya, kita bagi RM1. Tanya kepada dia, apa yang kamu tahu tentang Islam? Hidup mesti bersandarkan Islam. Tak boleh jawab. Apa dia arti Melayu dalam hidup kamu? Tak boleh jawab. Sebutkan apa tugas raja-raja Melayu yang termaktub dalam perlembagaan. Tak boleh jawab. Pasti tak boleh jawab. Macam mana? Macam mana? Inilah yang berlaku. Sebab itu tak kisah nak undi DAP ke, DAP boleh bawa ke Islam Melayu Raja. Macam mana kita boleh undi DAP? Tuan-tuan cuba fikir, macam mana kita boleh undi DAP? Macam mana kita boleh mengundi
memilih orang-orang yang pahaman agamanya walaupun dia Islam, tapi pahaman agamanya sangat-sangat mengelirukan. Contoh, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah bawa dan akan bawa 2 agama baru ke Malaysia. Ini ada bukunya, ada satu buku ni yang diedit, yang ditulis oleh Syekh Ismail Mina. Ada kat kereta saya buku tu. Apa agama baru yang pertama? Namanya, tuan-tuan, religious pluralism. Religious pluralism tu pluralisme agama. Agama berbagai-bagaian. Apa artinya? Saudara Anwar Ibrahim ambil idea ini daripada Profesor John Hicks di Eropah di sana. Nak ambil mengatakan semua agama ini sama saja. Semua agama sama saja. Agama yang Allah dia nama Tuhan pun sama dengan agama yang Allah itu adalah Allah. Mana boleh sama? Semua boleh masuk syurga. Semua boleh masuk syurga. Peliwat boleh masuk syurga. Betul? Makan aiskrim dalam tandas boleh masuk syurga. Tuan-tuan cuba fikir, makan aiskrim dalam tandas. Adik dia mengatakan, tuan-tuan, gambar itu 99.99% adalah sahih. Adik dia kata, bukan Hasan Ali kata, adik dia kata. Macam mana? Macam mana kita nak pilih orang ini? Hina orang ni, tuan-tuan dan puan. Macam mana kita nak pilih, tuan-tuan, ketua umum kepada PKR? Macam mana kita nak pilih dia? Dalam blog-blog, tuan-tuan, tuan-tuan tengok dalam website, dalam portal-portal, tuan-tuan akan tengok gambaran wanita-wanita yang dikaitkan dengan dia. Wanita asing, dalam negeri, luar negeri, rambut pegang, rambut tak pegang, rambut hitam, rambut ekal, tak ekal, yang berambut, yang tak berambut. Macam mana? Dia tak pernah nafi. Dia tak pernah nafi. Sampailah kepada yang terakhir tu China Doll. China Doll tu yang digambarkan dalam videonya sudah dibawa video itu ke Korea Selatan untuk disemak oleh pakar-pakar forensik filem. Pakar-pakar mengkaji ketulinan filem, namanya forensik. 99.9% sahih. Tak cukup dengan itu lagi, bawa ke Amerika untuk dikaji oleh pakar-pakar forensik filem di Amerika. Tak cukup di Korea Selatan, di Amerika pun, saudara-saudara, penemuannya 99.9% adalah sahih. Macam mana? Kepri Wang Sungai Kelambu, Kepri. Aku reti lah, Macam mana? Macam mana nak mengatakan, tuan-tuan dan puan? Nala Karupan mengatakan, wahai Anwar Ibrahim, engkau cuba sanggah, engkau cuba buktikan yang kau bukan manusia yang bisexual. Nala Karupan kata, buktikan kamu bukan bisexual. Apa arti bisexual? Pintu depan boleh masuk, pintu belakang pun boleh masuk. Kalau ada pintu sisi boleh nak masuk. Macam mana? Macam mana orang PAS nak jadikan dia Perdana Menteri? Orang PAS tak pilih Ustaz Hadi menjadi Perdana Menteri. Orang PAS tak pilih Nek Aziz menjadi Perdana Menteri. Orang PAS pilih Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Macam mana? Bukan itu saja, dia ada hubungan sulit yang tak pernah dinafikan. Sekarang ni dituntut supaya isteri Anwar Ibrahim menafikan, dituntut supaya isteri Azmin menafikan hubungan sulit di antara mereka, hingga dikatakan melahirkan seorang anak yang sekarang ini nasabnya tak dapat ditentukan lagi. Bayang, saya tak mau ulas ni, dia kawan saya, Anwar Ibrahim kawan saya, seumur dengan saya, sama belajar, sama subjek,
lebih kurang sama subjek, sama berdakwah, sama pergi kampung, pergi bandar, pergi mana-mana, sama balik tengah malam berdakwah. Tapi saya tak sama dengan dia soal agama, saya tak sama dengan dia soal moral. Saya heran kenapa orang PAS boleh bersama dengan dia. Macam mana orang PAS boleh bersama dengan dia? Bukan satu rahsia lagi, tak ada satu rahsia lagi. Macam mana kita boleh bersama dengan dia? Macam mana kita mencalonkan dia jadi Perdana Menteri? Dia jadi Perdana Menteri, Azmin pula nanti oleh kerana dia timbalan Presiden PKR, dia akan jadi Menteri Kanan. Dia akan jadi Menteri Kanan. Macam mana orang awal 90-an tuan-tuan boleh membeli saham untuk dirinya, untuk isterinya, untuk iparnya. Ketika itu gajinya 2,000 sebulan. Saham yang dibeli jumlahnya 8,5 juta ringgit. Tuan boleh terima? Dia tak pernah nafikan. Keluar pula video tentang aiskrim di tandas. Keluar pula cerita tentang si tanggang moden. Allah, kesian maktum, kesian tuan-tuan. Saya dapat merasakan, saya ada ibu yang meninggal umur sedemikian, bahkan mak saya meninggal umur dalam 83 tahun. Tak boleh. Saudara, tuan-tuan mesti baca dah ulama, ulasan ulama tentang bila mereka ceritakan tentang ibu ini. Dia kata kalau kamu pergi Mekah, kamu buat umrah, kamu dah letih kerana dah 3 hari berturut-turut buat umrah daripada mana-mana lah tuan-tuan pergi tempat memulakannya, sama ada yang jauh sama ada yang dekat. Tetapi tuan-tuan kena nanti tawaf, lepas tawaf kena sa'i, tuan-tuan nanti dah capek. Jadi macam mana caranya kita tak buang masa di tanah suci supaya pahala terus berhimpun tinggi bukit pahala, dan dosa terungkai gugur. Saya baca buku tu, apa dia kata, kalau kamu dah tak mampu nak tawaf, tak mampu nak pergi Tanaim, tak mampu nak buat pergi sa'i, kamu tinggal di hotel, buka tingkap, dia kata. Buka tingkap, kamu terus tengok Kaabah yang 4 segi batu hitam itu. Kamu tengok saja. Kamu tengok dengan rasa insaf. 10 dosa kamu digugur, 10 pahala ditambah. Kamu insaf hingga melibatkan keinsafan itu melahirkan sebutir air mata, 100 pahala ditambah, 100 dosa digugurkan. Bila kamu balik ke Malaysia, dia kata balik tempat-tempat yang tidak ada Kaabah, Kaabah satu aja, balik ke Malaysia, macam mana kita nak dapat kemudahan untuk mendapatkan pahala dan kemudahan untuk menggugurkan dosa? Apa dia kata? Balik rumah, balik ke Malaysia, balik Sungai Kelambu, balik Tanjung Sepat, balik Bukit Bangkok. Apa dia kata? Pandang muka ibu. Pandang muka ibu, dengan sekali pandang begitu saja, 1 pahala ditambah, 1 dosa dikurangi. Pandang ibu dengan senyum kerana kasih sayang dan cinta, 10 pahala ditambah, 10 dosa digugurkan. Pandang ibu dengan pandangan kita supaya kita yang menjadi anaknya, yang akan mendoakan ibu, mentalkinkan ibu, menguruskan jenazah ibu, bila ibu telah ditanam dan roh-roh ibu sedang berada di tempat-tempat roh, setiap Quran yang dibacakan, setiap sedekah yang dibacakan, ya sedekah yang diberikan, itulah bendanya. Kalau pandangan kamu kepada ibu mengingatkan itu, 100 pahala ditambah, 100 dosa digugurkan. Saya nak tahu bagi tahu tuan-tuan perempuan, anak kita buat begitu ke pandang kita? Saya pernah dengar dengan telinga saya, anak dan nak pergi sekolah, alah tingkatan 2 nak pergi sekolah, kunci dia tinggal atas TV.
Tapi inilah mak buta lah. Masya Allah tuan-tuan, anak ni kalau dah akil balik, tak bertaubat, kekal dalam neraka. Macam mana? Itulah yang berlaku. Hari-hari ibu bercakap dengan anak, ibu ke dapur menitiskan air mata, takut dilihat oleh anak-anak yang lain. Ditambah pula dengan menantu yang macam mantu tu. Kesian tuan, saya faham macam mana ibu-ibu ni. Ayah-ayah ni tak kisah tuan. Dia sedih-sedih kan, dia start motosikal, dia pergi makan roti canai kat luar tadi. Nah itu dia. Inilah yang berlaku. Tapi saya nak menyebutkan tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak katakan ialah kita kena memilih manusia-manusia yang membawa kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pemimpin-pemimpin yang faham Islam, pemimpin-pemimpin yang menghayati Islam, pemimpin yang tak sembahyang jangan dipilih. Orang tak sembahyang tak ada kebaikan dalam hatinya. Orang tak sembahyang tak ada kebaikan dalam kepalanya. Orang tak sembahyang tak ada kebaikan pada jari-jarinya. Tak sembahyang. Berapa ramai pemimpin yang tak sembahyang? Saya tak mahu bagi tahu lah. Ini dia. So dalam pilihan raya yang ke-13 yang akan datang ni, dalam 3-4 bulan lagi ni, cari yang sembahyang. Sebab kalau dia sembahyang, manusia lain tergerak untuk sembahyang. Dia pergi masjid, manusia yang lain tergerak nak pergi masjid. Dia pergi surau, manusia lain tergerak nak pergi surau. Saya nak buat satu pengumuman tuan-tuan dan puan. Tolong ni, 19 hari bulan. 19 hari bulan, hari Sabtu. 19 hari bulan ada program namanya Istighatsah. Istighatsah. Alif sin ta ra alif ta ta marbutah. Istighatsah. Apa istighatsah? Beramai-ramai memohon redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dimulakan dengan pukul 4. Siapa yang nak datang qiyam, datang pukul 4. Siapa nak datang selepas subuh, boleh datang selepas subuh. Dia punya istighatsah proper itu akan mula dalam 7.30 sampai jam 9. Jadi zikir istighatsah yang kita dapat tuan-tuan daripada Pekanbaru di Indonesia, 30,000 orang. Pakaiannya serba putih, songkok putih, baju putih, seluar putih. Semua kita nak buat di masjid wilayah. Datanglah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada anak yang degil, anak yang tak hormat mak, anak yang tak hormat ayah, anak yang tak nak sembahyang, anak yang sembahyang subuh dah dekat 5 tahun tak pernah sembahyang subuh, anak yang leka dengan boyfriend, anak yang leka dengan girlfriend, anak yang tak boleh hidup kalau misalnya telefon tak ada di tangannya, tidur pun telefon masih pegang di tangan. Nak jadi apa anak kita tuan-tuan? Bahkan macam Nabi dia, macam wahyu tu. Dia jangan dapat SMS tu macam wahyu bagi dia. Bayang tuan-tuan dan puan dia. Sesengah tuan-tuan ni, satu kesilapan yang besar tuan-tuan bagi anak yang belum dapat PMR, anak yang belum SPM, tuan-tuan bagikan mereka untuk memegang telefon bimbit. Anak saya 8 orang tuan-tuan dan puan. Selagi engkau tak skor SPM 10A1, sekurang-kurangnya 7A1, kamu tidak akan pegang telefon selepas engkau SPM. Kalau tidak, anak saya sebelum SPM tak pegang telefon tuan-tuan, tak pegang. Pegang telefon gagal. Betul. Macam mana? Ya? Anak tuan-tuan contoh, anak Norman, semuanya percaya tuan-tuan, 10A1 semua. Nah, ini dia. Kalau ada anak kita, ada orang keluarga tuan-tuan, anak ada 8 orang, dah besar semua, 8 orang duduk UPSR, tak ada seorang pun anak minimum dapat 3A 2B, semuanya C belaka. 8 orang, betul. Bayangkan, rumah ada besar, kereta besar, kipas angin ada. Saya lahir di Pulau Indah, Pulau Lumok tuan-tuan dan puan dia. Saya belajar sekolah rendah dalam 3 tahun dekat kampung. Lepas tu saya pindah Kelang. Masa Kelang saya pergi asrama penuh. Tuan-tuan dan puan, tak ada lampu, tak ada. Saya baca buku tuan-tuan dalam minyak gas. Minyak gas tu, lampu minyak tanah tu 20 minit sekali mestilah dia jentik dia punya sumbu dia, supaya taiknya tak ada. Bila ada taik, dia jadi apa tuan-tuan? Cahaya dia merah. Bila cahaya dia merah, air mata pun mengalir baca buku. Macam itu saya belajar. Tapi saya skor tuan-tuan. Tak ada motivasi, tak ada smart learning, tak ada. Mak dan ayah saya tengok, mak dan ayah saya ingatkan baca Quran. Mak ayah saya tak pernah ingatkan matematik, ingatkan sains,
Ingatkan Quran, Quran. Bapak saya guru Quran, imam. Mak saya guru Quran. Ingatkan Quran, Quran. Saya dah baca Quran. Saya dah baca Quran. Saya jumpa aja, saya dah baca Quran. Saya dah baca Quran. Jadi anak kita macam mana? Anak orang Bukit Bangkung. Berapa orang yang belajar di Cambridge? Berapa orang belajar di Oxford? Mana saya nak tanya ni? Berapa orang belajar di Harvard? Tak ada. Cina. Allah. Baru-baru ni saya tuan diperkenalkan. Saya tak beli pun. Dia jual takwa tu. Takwa ke apa? Tahu tu. Yang tahu apa tu. Tuan-tuan, dia cerita. Kawan saya cerita Cina. Saya temankan dia. Dia beli dekat Taman Tun. Anak dia ada 5. Cina anak 5 ni ramai lah. Allah mak tuan-tuan, daripada 5, 2 di Kanada, 2 di England, 1 di Australia. Semuanya 5 3 orang sedang buat specialist dalam medical. Specialist tuan-tuan, bayangkan macam mana anak Melayu. Sebab itu saya Melayu, Islam Melayu. Kita selamatkan anak Melayu ni. Orang PAS marah saya. Melayu, orang PAS tak suka betul Melayu ni, tak suka. Memang tak suka. Aziz tak suka. Orang PAS tuan-tuan dengar Melayu tu, dia punya telinga dia bergegar, krek. Paling tak suka dia. Saya tahu. Tak suka betul dia cakap Melayu ni. Bukan cakap Melayu, tak suka Melayu tu. Dia kata Al-Sabiyah, Qaumiyah. Tapi kita nak selamatkan Melayu. Siapa lagi? Kalau tidak memotivasi orang Melayu 45 tahun, saya motivasi anak tuan-tuan dan puan. Kalau saya tak buat, Dr. Fadilah tak buat, siapa lagi nak buat? Inilah yang kita perjuangkan. Melayu di Malaysia ni, jumlah Melayu 65%. 65%, 100 orang 65 Melayu. Cina dalam 28%, yang lain India. Tuan-tuan, tapi pegangan dalam kekayaan negara, Melayu baru 18% saja. Tak wajib ke bagi Hasan menyelamatkan orang Melayu. Tak wajib ke bagi Hasan membangunkan orang Melayu. Tak wajib ke bagi Hasan cerita tentang Melayu. Tak wajib ke bagi Hasan, saudara, meletakkan satu rangka kepada kebangunan orang Melayu. Saya tak faham. Yang ketiga,